Faedah yang pertama Allah Ta'ala sebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Ketahuilah bahawa hidup dunia ini mainan, suka-suka, perhiasan, banyak lagi lah. Jadi kata ulama tadabbur, ayat ini isyaratun ila annal hayah. Ketika kita hidup ni, kita jadikan dia sebagai alat wasilah untuk mendapat nikmat yang kekal di akhirat, dan juga untuk menyelamatkan kita daripada azab yang berat. Jadi kita ingat, dunia ni tempat kita buat persiapan. Perhiasan-perhiasan yang ada tadi ambil sikit sekadar nak hiburkan hati untuk rajin beribadat. Kemudian, adakah dunia ni dicela semata-mata kerana dia dunia? Tanda pelajaran. Jawab dia, celaan kepada dunia bukan dia sebagai tempat bumi ni. Orang tak cela bumi. Bumi ni tempat kita duduk, tempat kita tinggal, tempat kita meninggal, tempat kita beribadat. Tak ada. Bumi yang comel ni tidak dicela. Kalau kata dunia ni, bukan semua dunia tu kena cela belaka. Hak comel-comel. Wa innamaz zambu, yang dicela di dunia ini, raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya, kembali kepada perbuatan anak Adam di atas dunia. Kalau membuat tak baik, kamu kena cela. Kalau membuat baik, kamu dipuja, dipuji. Jadi kita kata, dunia belaka tu, maknanya dunia yang dicela itu perbuatan anak Adam yang tidak ikut peraturan. Itu yang pertama. Kita pindah kepada al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, i'lamu annamal hayatud dunya ila akhirih. Dia kata ayat ini dalil annal la'iba wal lahwa waz zinah, permainan-permainan, benda-benda yang perhiasan-perhiasan ini dicela sekiranya disalahgunakan. Dicela pada syarat kalau kita salah guna, tak guna dengan cara yang betul. Kecuali permainan-permainan yang memberi faedah. Contohnya main panah untuk nak berjihad, main mempertahankan diri, boleh tu. Menghabiskan masa suami dengan isteri, duk buah-buah, tak ada jadi masalah. Masalahnya dia tak buang dengan bini dia, pergi buang dengan kawan-kawan di kedai kopi tu. Pak tengah malam habis. Perhiasan di dunia bukan semua dicela. Ada tempat kita disuruh berhias. Contohnya dalam suratul Araf, Allah kata khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika nak pergi masjid. Bukannya pergi dengan pakai baju carit serebet, tak baju orang panggil tok basuh lah. Jadi ada dunia yang baik, ada dunia yang menyusahkan. Maka kata di para ulama pengkaji tentang mainan ni, tanda pelajar, dia kata dalam Quran itu Tuhan sebut berapa perkara. La'ibun tu mainan. Dia kata al-la'ibu tawru sinit tufulah, ketika baby, kanak-kanak, itu dia panggil mainan. Tidak orang kata beli mainan. Beli mainan, lori main, basikal main, tak boleh naik. Anak-anak patung, itu mainan. Wallahu ni benda-benda yang menyeronok melekakan. Permainan pula, tu mainan ni permainan, iaitulah taurus syabab. Untuk orang muda-muda, dia suka kepada permainan, main bola, main pimpung, main gatih basikal, semua ada. Allahu Akbar. Kebetulan sehari dua ni sibuk dengan Piala Dunia yang bermain di Qatar. Waktu anak pergi ke Qatar ni, kalau tak silap lah 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Masa tu semua duk tengah buat lagi. Stadium buat, gotu buat, ni buat.
Jadi sahabat-sahabat yang bawa kita, dia kata ni semua ni kerana World Cup ni, kerana nak main Piala Dunia ni tahun 22 dah buat sekarang ni. Ana apa duk mikir kota ni apa benda ni. Penghabis duit banyak gitu mau nak buat Ka'sul Alam, dia panggil Arab kata. Allahu Akbar. Hari ni kita kena istighfar banyak. Dia habis duit banyak tu buat stadium buat ni, lepas ni tak nak apa stadium tu. Jadi tempat nyipir barang gitu ya. Banyak. Rupa-rupanya dalam kepala dia ada benda lain. Semua tempat di stadium kau di mana kau, semua tempat dia tulis dengan hadis Nabi SAW dengan ni panggil Q code ni. Jadi kalau orang nak tahu, dia pergi pecek track keluar huraian kepada hadis Nabi dengan bahasa orang putih, dengan bahasa macam-macam bahasa tak. Sebelum permulaan perlawanan ni, dalam berita yang ditularkan sudah lebih 500 orang masuk Islam. Hak mari orang putih masuk Islam dah. Semalam katanya sudah 1000 orang lebih masuk Islam dengan sebab mari nak tengok bola. Kita kata orang Islam ni kena cerdik. Kita panggil dia mari, jangan beri makan saja. Beri ilmu kepada dia. Hak tak rajin tengok Islam pun tengok. Pembuka majlis Ka'sul Alam baca bismillah. Ada seorang hak tak ada kaki. Pernah tengok dia jalan dengan tangan. Dia cakap baca ayat Quran depan jumhur dalam stadium, baca ayat Quran. Kita kata subhanallah, ini ada orang yang ambil kesempatan. Jadi kita kata Allahu ni taurus sabab, maknanya permainan tu waktu orang muda dia suka benda main seperti itulah, seperti bola, seperti geng-geng dia tu. Tapi kalau kita ambil kesempatan ni, mari kita main bola betul ni, main bola dekat nak maghrib lah, berhenti-berhenti mari kita solat, boleh. Ni tidak ni main tak tahu pukul berapa, tak tahu solat mana. Allahu Akbar. Yang ketiga az-zinatu, perhiasan. Perhiasan ni biasanya orang yang sederhana, pertengahan. Hak ni hak suka beriah ni. Hak umur 20, 30 ni kat Allah jangoklah weh. Tak. Kemudian wattafakhuru, yang bangga-bangga ni dengan anak pinak ramai, dengan harta banyak ni, taurul kuhulah, orang yang sudah dewasa. Sebab dia dah kumpul anak. Berapa dah anak? 10, cucu 40, bangga. Berapa harta? Buat perisytihar harta. Seorang-seorang ada 10 juta, 20 juta. Sedap bunyi tu. Dah. Bawa kaya dia ni. Kita berjuang untuk rakyat. Untuk rakyat. Tapi kaya-kaya masing-masing. Wat takatsur, dan duduk banyak ke barang-barang ni pula. Hak tadi tafakhur, bangga-bangga. Maaf, yang keempat tadi at-tafakhur, berbangga-bangga ketika dia sudah dewasa. Yang kelima at-takatsur, orang yang duduk banyak ke duduk tayar benda-benda banyak ni. Taurus syaikhukhah, bila dia sudah tua. Sudah tua tu terkumpul habis harta benda, anak-anak beramai, ada cucu-cucu, maka banggalah dia. Dia kata itu ayat Quran Tuhan sebut al-lamal dunia la'ibun walahwun wazinatun watafakurun watakasurun. Jadi ada 5 peringkat tentang kita dengan harta. Peringkat-peringkat ni bermula daripada umur sekian sehingga kepada umur sekian. Itu secara ghalib. Ada juga hak bangga awal pun. Kita kata secara ghalibnya begitu. Baik para pelajar sekalian, tak boleh panjang, masa terhad, cerita banyak. Kita pergi pada yang ketiga. Allah kata apa? Wasabiqu ila, tak ada waw. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu berlari mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, apabila dia dengar ayat ini, mereka sangat bersegera untuk mendapat kedudukan sabiqu dalam ibadat. Itulah terpujinya para sahabat bila turun ayat yang mengarahkan apa-apa, terus dia buat. Bila turun larangan, terus dia orang berhenti. Tu ayat larang arak, dia ambilnya tempayan, dia pecah. Orang panggil habis tengah jalan tu, nampak air arak saja dicuah di situ. Itu dia panggil lajunya para sahabat, kerana dia bimbang takut sempat ke orang lain dalam bab ibadat.
Kita hari ni tak jadi. Mari awal masjid pun tidak duduk depan. Sebab apa tak duduk depan? Suruh orang lain duduk depan. Balik tolak. Walhanya Nabi sebut dalam hadis, siapa dia tahu kelebihan sah depan, dia akan berlomba, dia akan berebut, dia akan mengundi kalau tak ada tempat. Kita ni tak payah mengundi tuan-tuan. Gila masa mana pun insya-Allah boleh duduk sah depan. Kecuali ada masjid tertentu. Sepanjang ana mengajar, sebutkan jadi bangga pula orang kampung ni. Di antara masjid yang berebut orang duduk sah depan ni, masjid Macang. Kita ni kalau kita duduk mengajar, duduk meja ni, kita orang komak kita pun bangun nak pergi ambil tempat duduk. Sempit duduk. Itu pun nasib baik dia belok sah tempat. Ini kena tiru ni. Ada masjid-masjid ahli jemaah dia sudah bersepakat muafakat masjid nama dia dah. Dia muafakat sah depan tu penuh. Bawa kitab. Ada rahab bekas ngaji, orang panggil ngaji. Masjid lain tu kena kempen lagi lah. Baik. Wasari'u, mana segera kita ni, segera. Jangan tak segera. Yang keempat, nanti dulu. Allah Taala ni sabiqu ni amara bil musabaqah. Allah Taala perintahkan supaya kita segera segera dengan apa? Tanda pelajar, segera mencari sebab-sebab keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab keampunan Allah. Di antara sebabnya, mula-mula kita istighfar. Astaghfirullah, Allahumma ghfirli wa atub ilaik. Kemudian melakukan segala apa yang disebut oleh Allah, mendapat keampunan. Segala benda yang dapat keampunan, maka kita buat. Itulah yang dikatakan sabiqu ila maghfiratin. Baik, kita pergi kepada yang keempat, wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Allah kata syurga itu disediakan. Maka di sini ulama Ahlus Sunnah kata ayat ini menunjukkan bahawa syurga sudah ada. Sebab Allah Taala sebut banyak kali dalam Quran, jannatin u'iddat, aku dah sediakan syurga. Dalam sunnah juga Nabi SAW telah menunjukkan dia pergi ziarah syurga. Kita tengok dah. Ayat ini menolak pahaman Mu'tazilah. Dia kata syurga tak ada lagi, baru dalam perancangan. Di akhirat esok baru Tuhan buat. Kita kata tak. Kita Ahlus Sunnah ni syurga ada dah. Syurga sudah ada. Maka ayat ini Tuhan kata u'iddat lillazina amanu, syurga itu untuk orang beriman. Beriman kepada Allah dengan Rasul. Ayat ini juga menjadi hujah ke atas menolak pandangan Mu'tazilah dalam bab wa'id, dalam bab janji Allah Ta'ala. Dia kata orang yang derhaka masuk kekal dalam neraka. Jadi kita kata tak. Allah Ta'ala kata orang beriman walaupun dia berdosa banyak, dia akan masuk neraka sekejap, dicelup dalam neraka, dibakar, dan dia akan keluar balik, akan bawa balik ke syurga. Jadi puak-puak Mu'tazilah dia kata tak dah. Yukhalliduna usatil muwahhidin, orang derhaka akan kekal dalam neraka walaupun dia beriman. Kita kata tidak. Tidak, orang beriman tidak. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, ayat yang terakhir Tuhan kata Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah kelimpah kurnia Allah, dia beri kepada siapa yang dikehendaki. Jawab dianya, kata ulama tadabbur, bayan annahu la yadkhulu ahadun al-jannah, tidak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, bukan dengan semata-mata amalan. Amalan kita ni menjadi sebab untuk kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Jangan tak beramal. Tapi kalau kita kata aku masuk syurga dengan amalan, tak. Mana dalil? Dalil hadis Nabi SAW, Nabi kata lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan amalan dia semata-mata. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Tuhan sendiri. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri pun tak boleh. Illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah Ta'ala limpahkan kurniaan Allah, rahmat dia, barulah kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Hadis dalam Bukhari dan Muslim.
maka kita tahulah rahmat Allah Ta'ala luas. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, jadi kita kena carilah perkara-perkara, jalan-jalan, wasilah-wasilah yang boleh kita raih rahmat Allah Azza wa Jalla, barulah kita sampai ke sana insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah dalam CD yang akan datang kita akan masuk ayat yang ke-22, 23 dan 24. 3 ayat insya-Allah dalam CD yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.